Hari ini Mukadimah Fatin akan menerangkan tentang bijak urus wang, iaitu dalam buku teks tahun 4 Matematik muka surat 118. Okey, bersama lagi kita dengan Mukadimah Fatin ya. Kalau ada apa-apa untuk ditanya, boleh bertanya pada Mukadimah, okey? Bijak urus wang. Baiklah, kalau dalam bijak urus wang ni, tentulah kita masih ingat kepada watak di dalam SpongeBob, iaitu Mr. Crab. Mr. Crab ni seorang yang pandai menguruskan wangnya. Mari kita urus wang kita pula. Baiklah, seterusnya. Dalam cerita hari ini, Mukadimah akan ceritakan mengenai ibu dan anak. Okey, seorang ibu dan anak. Anaknya ingin membeli sepasang baju. Okey, tengok dialog di atas, iaitu cantiknya baju muslimah itu, ibu. Balqis teringin hendak membelinya. Ibunya pula bercakap, Balqis, kamu perlu berjimat, simpan lebih dan kurangkan belanja. Harga baju tu pun dah RM150. Macam mana Balqis untuk menyimpan tapi kurangkan perbelanjaan? Baiklah, kita tengok. Inilah cara untuk kita bijak urus wang. Okey, Mukadimah tahu anak-anak sangat teringin membeli kereta kontrol, robot, Iron Man gitu. Lepas tu macam jam tangan yang canggih, teringin kan? Kemudian mesti ada yang antara kamu yang ingin membeli basikal. Yelah, musim-musim PKP ni mesti nak exercise. Betul tak? Baiklah, kita tengok bajet harian iaitu Julai, minggu yang pertama. Sekarang kan kita berada di bulan Julai. Jadi Mukadimah akan buat bulan Julai, minggu yang pertama. Sebab satu bulan ada 4 minggu. Jadi satu bulan ada 4 minggu. Jadi ini minggu yang pertama. Mukadimah akan tekankan kepada hari, dekat mana Mukadimah dapatkan wang tersebut, dan perbelanjaan yang Mukadimah dah buat, dan simpanan berapa. Mukadimah akan tekan kepada 4 benda ni lah. Jadi untuk bajet harian ni, Mukadimah akan senaraikan hari yang Mukadimah nak tekankan, iaitu anak-anak boleh tulis Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Untuk hari 5 hari yang anak-anak bersekolah pun boleh. Jadi Mukadimah akan terangkan bagaimana anak-anak buat. Okey, contoh Balqis ni, tadi budak yang bernama Balqis, dia ingin menunjukkan bajet harian yang bakal Balqis buat. Jadi untuk dapatkan wang, Balqis ambil wang saku, iaitu wang yang berada di dalam tabungnya sedia ada. Balqis gunakan wang sakunya sebanyak RM6 untuk hari Isnin. Balqis pergi sekolah, dia bawa RM6. Balqis bawa RM6. Jadi Balqis pun belanja di sekolah. Balqis beli bihun sup, beli air kotak. Jadi bihun sup harga RM2, air kotak harga RM2. Jadi Balqis pun tolaklah wang saku RM6 yang dia bawanya, tolak dengan RM4. Jadi simpannya hari Isnin tu adalah RM2 sahaja. Jadi Balqis simpan RM2. Untuk hari Selasa pula, Balqis dapat pemberian daripada ibu. Dapat wang sebelum pergi sekolah tu ibu bagi. Balqis pun bawa lah, berapa ibu bagi? RM4. Balqis bawa pergi sekolah. Balqis tengok nasi lemak sedap dekat kantin. Hari Selasa, nasi lemak. Jadi Balqis pun beli, harga nasi lemak RM2.50. Jadi kita tolaklah hari Selasa tu yang ibunya beri, iaitu RM4, tolak dengan nasi lemak RM2.50. Jadi dapatlah RM1.50 untuk simpanan hari Selasa. Jadi untuk hari Rabu pula, sebelum pergi sekolah, Abang Balqis bagi RM3. Alhamdulillah dapat RM3 daripada abang.
Jadi perbelanjaan hari Rabu pergi kantin. Bakis pergi kantin. Di kantin tengok ada roti inti kaya. Sedapnya roti inti kaya. Berapa ringgit? RM RM1.50. Jadi Bakis pun cepat-cepatlah guna duit abang yang abang Bakis bagi RM3, tolak dengan RM1.50. Dapatlah simpan RM1.50. Esoknya pula pergi sekolah hari Khamis. Ayah Bakis bagi duit. Syukur dapat duit daripada ayah. Berapa? RM5. Jadi pergi sekolah, Bakis nampak ada nasi tomato lah. Sedapnya. Jadi berapa harga nasi tomato? Makcik kantin pun bagi tahu harga dia RM2.50. Jadi Bakis bagilah duit yang RM5 yang dapat daripada ayah. Jadi berbaki RM2.50. Jadi yang berwarna hijau ni adalah simpanan yang setiap hari yang Bakis dah bawa balik daripada rumah, daripada sekolah, dah belanja, sampai rumah simpan. Untuk hari Jumaat, tak ada siapa yang bagi Bakis duit. Jadi Bakis guna wang saku Bakis. Jadi berapa? Bakis keluarkan RM3.50. Jadi pada hari Jumaat, Bakis memang tak makan dekat kantin. Sebab hari Jumaat balik awal. Jadi Bakis hanya tengok ada tiba-tiba nak tulis, pemadam pula tak ada. Dengan buku tulis dah habis. Jadi Bakis pun pergilah koperasi. Pergi beli pemadam RM50. Pergilah beli buku tulis sekali RM1. Jadi tolak-tolak RM3.50 yang wang saku ayah dia beri. Wang saku ayah dia beri pula. Wang saku yang dia sendiri bawa RM3.50. Bakis bawa. Tolaklah dengan harga pemadam RM50 dengan buku tulis RM1. Jadi baki yang dia Bakis dapat simpan pada hari Jumaat adalah RM2. Baiklah, untuk kita tengok bajet harian daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Bakis dah tunjuk dekat sini, betul? Ada dapat wang, ada belanja yang telah dibelanjakan, ada simpanan yang Bakis dapat simpan. Baiklah, Maklimah nak tahu berapa satu minggu ni, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ni, berapa jumlah? Minggu pertama. Jadi Maklimah akan tambah, Bakis akan tambah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Berapa dapat wang yang satu minggu Bakis dapat? RM21.50. Jadi untuk perbelanjaan pula, Bakis pun tambahlah bihun, sup harga berapa, air kotak, nasi lemak, roti inti kaya, nasi tomato, pemadam, buku tulis berapa? RM12. Bakis pun tambah juga berapa yang telah Bakis dapat simpan. Bakis tambah dapat RM9.50. Betul tak? Simpanan dia RM9.50 Bakis. Kalau kamu nak cek, kamu ambil total yang jumlah RM21.50 ni, kamu tolak dengan perbelanjaan Bakis RM12. Dapat RM9.50. Baiklah, seterusnya. Buat bajet mingguan. Okey, tadi minggu pertama. Kita tak tahu berapa minggu kedua, berapa minggu ketiga, berapa minggu keempat. Betul tak? Jadi Maklimah nak tunjuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat kita buat. Dapat wang belanja simpan dia berapa? Minggu pertama tengok dekat bawah tu yang berwarna pink tu, Maklimah dah bold kan? Maklimah dah tunjuk balik yang minggu pertama tu yang dia dapat RM21.50, dia belanja RM12, Bakis dah simpan RM9.50. Jadi kita masukkan. Minggu pertama RM21.50. Belanja. Masukkan RM12. Simpan. Masukkan kembali RM9.50. Okey, kita dah tulis ya minggu pertama. Okey. Sekarang Maklimah tahu Bakis dah buat kira-kira untuk minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi mari kita tengok sama-sama. Minggu yang kedua, Bakis dapat wang
sebanyak RM21.50 juga. Sama. Tapi perbelanjaan dia adalah sebanyak RM15. Banyak daripada minggu pertama. Nampak? Minggu pertama RM12 sahaja Balkis belanja. Minggu kedua dah meningkat ni RM15. Jadi kalau kamu hendak simpan banyak, kamu kena kurangkan belanja. Kalau kamu nak simpan sikit, kamu lebihkanlah belanja. Tapi memandangkan kamu nak beli baju muslimah tadi yang berharga RM150, kamu kena banyak menyimpan. Jadi belanja kamu kenalah sikit. Jadi berapa yang Balkis dapat simpan pada minggu kedua? Hanyalah RM6.50. Baiklah, kita tengok minggu ketiga. Mana tahu Balkis dah menyimpan banyak sikit daripada minggu kedua. Baiklah, kita tengok. Dapat wang masih sama RM21.50 dan belanja hanya RM10. Bagus, belanja sikit. Dan dapat menyimpan banyak, RM11.50. Minggu keempat, masih mendapat Balkis dapat wang RM21.50. Belanja pada hari itu lagi sikit, iaitu RM8. Jadi simpanannya lebih banyak, RM13.50. Baiklah, kalau kamu hendak tahu bagaimana untuk dapatkan untuk satu bulan. Ni kita buat seminggu, 2 minggu, 3 minggu, yang keempat minggu, betul. Jadi kamu nak tahu satu bulan ni, bulan Julai semua ni kan. Jadi kamu tambah. Kamu dapat satu bulan Julai ni, kamu dapat wang sebanyak RM86. Belanja kamu pada bulan Julai, satu bulan ni, iaitu RM45. Dan kamu dapat simpan satu bulan Julai ni, iaitu sebanyak RM41. Banyak tu RM41. Jadi kamu dapat tengok jadual simpanan bulanan. Tadi yang pertama kamu buat jadual bajet harian. Betul tak? Yang kedua kamu buat untuk jadual bulanan. Jadual simpan bulan Julai. Yang ni jadual simpanan bulanan. Kamu memang buat untuk bulan Julai sahaja. Pada masuk bulan Ogos kamu buat juga, September kamu buat juga, Oktober kamu buat, November kamu buat, Disember kamu buat, habis satu tahun. Jadi bila kamu buat kiraan bajet kamu dah tahu dah berapa kamu dapat simpan bulan Julai, bulan Ogos, bulan September, bulan Oktober, November dan Disember. Bila kamu tambah-tambah semua, bulan Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember, kamu dapat sebanyak 6 bulan ni, kamu dapat RM250. Banyaknya Mu'alimah. Tak sangka sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ya, betul. Tapi memanglah kamu boleh lepas beli baju tadi, betul tak? Lepas kan RM150 baju tadi. Kamu dapat simpan RM250. Tapi mesti ada lebihan. RM250 tolak dengan RM150. Ada lebihan berapa ringgit? RM100. Banyak tu, kamu nak buat apa? Kamu dah beli apa yang kamu ingini. Jadi, Mu'alimah sarankan untuk kamu simpan duit kamu, iaitu cara kamu nak menyimpan duit tadi, yang lebihan tadi, dengan cara masukkan duit kamu ke dalam bank. Banyak bank sekarang ni dekat Malaysia ni. Bank Islam ada, bank CIMB ada, RHB Bank ada, Hong Leong ada, Bank Rakyat ada. Jadi boleh kamu simpan duit kamu ya. Jadi selamat. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ingat trademark tu. Baiklah, seterusnya kamu boleh simpan dalam tabung haji. Kenapa dalam tabung haji, Mu'alimah? Bukan nak pergi haji lagi. Bukan kamu nak pergi haji, kamu kena simpan tabung haji.
kamu tabung haji ni banyak dividen dia. Dividen ni adalah lebihan. Maksudnya bila kamu simpan banyak, kamu akan dapat lebih. Bila kamu pergi KL tu, kamu tengok tak bangunan tabung haji tu? Macam tabung. Itulah bangunan tabung haji. Bila pergi KL, tengok bangunan-bangunan tu. Kenal pasti. Itu salah satu cara untuk kamu belajar. Baiklah, seterusnya bank dah kita pergi, tabung haji dah kita pergi. Seterusnya kita pergi kepada tabung SSPNI. Maklimah, tabung apa ni? Maklimah nak bagi tahu ni lah tabung kamu simpan duit untuk kamu belajar. PTPTN. Andai kamu ada rezeki, kamu dah simpan daripada sekarang. Bila kamu nak masuk universiti ataupun sambung belajar, kamu dah ada tabung kamu sendiri. Dan kamu boleh simpan dalam ASB, Amanah Saham Berhad. Amanah Saham Berhad ni dia ada buku dan dia sekarang ni pun dah boleh go through online, dah boleh masuk by transfer money, boleh daripada bank ke ASB pun boleh. Inilah salah satu juga cara untuk kamu simpan duit. Amanah Saham Berhad ni, duit kamu tu pun sama juga macam tabung haji akan beranak. Maksudnya akan bila kamu masuk duit kamu daripada RM1 jadi RM2. Maksudnya meningkat. Itulah maksud dia dividen tu. Setiap tahun ada dividen bank. Amanah Saham Berhad ni adalah salah satu orang kata dividen yang kita dapat tinggi dengan tabung haji. Itu yang maklimah dapat tahulah. Baiklah, kamu kecil macam ni pun kamu boleh simpan dalam semua empat jenis cara simpan wang ni. Boleh, bukan nak tunggu kamu besar. Baiklah, sampai situ saja. Baiklah, seterusnya kita akan tengok kepada penting ke kita rekod simpanan dan perbelanjaan ni? Untuk kalau anak-anak nak tahu, penting untuk kita rekod simpanan dan belanja kita berapa. Kenapa? Yang pertama, sebab kita nak elak daripada kita berhutang. Kan tak elok kalau banyak-banyak hutang sampai terlebih daripada simpanan. Nanti simpanan kita terguna untuk bayar hutang. Lebih baik kita jangan buat hutang, kita lebihkan simpanan dan jangan belanja terlalu banyak. Baiklah, yang kedua, untuk kita kawal belanja yang berlebihan. Apabila kita ada rekod simpanan ni dengan rekod belanja, kita boleh kawal belanja kita. Contoh bulan ni terlebih. Jadi bulan depan kita dapat kawal perbelanjaan. Belanja kan keluar duit. Jadi rekod simpanan dan belanja ni penting. Yang ketiga, supaya kita boleh simpan wang masa depan. Contoh kamu, waktu kamu dah kecil ni, kamu dah simpan dalam bank. Kamu simpan dalam ASB, SSPN tadi maklimah sebut. Lepas tu kamu dah simpan dekat dalam tabung haji. Jadi kamu dah ada simpanan wang masa depan. Bila kamu ada rekod simpanan, senang hatilah kamu untuk kamu pantau wang masa depan kamu nanti, simpanan kamu nanti. Dan yang terakhir, untuk kita lebihkan kepada keperluan dahulu. Maksudnya, bila kita ada rekod simpanan dan rekod perbelanjaan, kamu tahu, kamu dah belanja pada barang yang tidak perlu. Kamu kena tengok perbelanjaan kamu itu kena lebih kepada perbelanjaan yang betul-betul anak-anak perlukan. Contoh, apa dia contoh yang anak-anak boleh bagi? Maklimah boleh bagi salah satu, iaitu perbelanjaan dari segi bukannya makan, minum dan pakai. Maksudnya game, beli untuk seronok, beli untuk pakai sekali je. Tapi tak boleh nak pakai selamanya. Kalau contoh kita beli makanan,
kita boleh makan dalam jangka waktu yang lama. Dan kalau contoh pakaian, untuk kita pakai berbulan-bulan. Macam tu. Kalau perbelanjaan yang tidak patut ni, Maklimah rasa kamu kena ketepikan. Lebihkan kepada perbelanjaan yang perlu sahaja. Baiklah. Seterusnya. Okay. Terima kasih anak-anak Mu'allimah sekalian. Syukran. Sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa tengok pada latihan yang Mu'allimah telah lampirkan. Jom kita buat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.